Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita diberi taufik oleh Allah untuk sama-sama kita meneruskan bacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Kita sampai pada perbincangan sambungan daripada semalamnya berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai matalib as-sab'ah. Matlab, 7 matlab yang berkait kepada tentang pendalilan baharunya alam yang ditulis oleh ulama mutakallimin. Mereka simpulkan step ataupun langkah penghujahan itu terdiri daripada 7 matlab, 7 isu atau 7 poin kecil yang mana setiap satu tu akan dapat mematahkan hujah golongan lawan, terutamanya falasifah yang menafikan bahawa alam ini baharu. Pentingnya mengisbatkan baharunya alam ini kerana dia akan membawa kepada natijah bahawa apabila alam itu baharu, tentu ada yang membaharukannya, tentu ada yang mencipta dan mengadakannya. Jadi itu bukan satu perbincangan yang kita kata kecil lah, walaupun nampak mudah, kerana kita dah sedia termaklum, kita diberi keimanan yang fitrah, lahir dalam masyarakat yang Islam, keluarga yang Islam. Mungkin itu bukan suatu perkara yang pelik ataupun sukar untuk kita hadam. Tetapi mereka yang hidup dalam situasi tidak bertuhan ataupun tidak didedahkan dengan aspek ketuhanan ini, atau dengan pemikiran-pemikiran yang begitu banyak pada masa kini, tentu hujah ini perlu kita faham, terutamanya nak berdepan dengan golongan-golongan sedemikian. Okey. Tanpa membuang masa, kita masuk kepada semalamnya kita berhenti wad dalilu 'alal awwal. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. والدليل على الأول, dalil atas yang pertama. Jadi ada 7 matlab itu. Jadi ada 7. Yang pertamanya apa? Iaitu di sini al-awwal kena kepada apa? Al-awwal kena kepada isbat zaid. Satu. Al-musyahadatu, ialah musyahadah. Penyaksian. Melihat, kita melihat sendiri bahawa di sana bukan sekadar ada zat sahaja, tapi pada zat itu adanya zaid ala zat, sesuatu yang lebih daripada mafhum zat, daripada semata-mata zat, iaitu sifat. Wa dalilu ala al-awwal al-musyahadah. Musyahadah. Bila kata musyahadah, maka tak perlu dia di antara dia panggil al-awwaliyat, dalil awwaliyat, yang mana orang tak panggil dalil dah, tak perlu dah. Apa dalil bahawa dinding itu bukan sekadar ada dinding tapi ada sifatnya. Contohnya dinding warna putih. Apa dalil? Tengok sendirilah. Tak perlu. Apa dalil dia dinding putih itu putih? Orang tak tanya gitu. Itu sampai tahap mana orang itu dah tidak berakal. Bila sampai kepada dalil awaliyat, benda itu tidak dipertikaikan. Orang yang pertikai itu orang tu panggil orang tak berakal. Orang itu luar daripada taklif dah.
Nampak tak? Nak mafikan musyahadah, ataupun golongan itu dipanggil sebagai apa? Sebagai golongan sufsutaiyah, yang menafikan wujud hakikat. Sufsutaiyah ni tolak tepi lah ni. Golongan tolak tepi. Sebab dia tu sendiri tidak percaya dengan apa yang dia rasa dan dia lihat. Itu kena tolak tepi ya. Tak boleh, bukan golongan tu kena pergi check balik. Kena pergi hospital sakit. Sakit jiwa gitu. Nampak tak? Tapi adalah dalam satu mafhum ataupun satu pegangan sufsutaiyah nafi. Saya ni ada tak? Saya ni sebenarnya tak ada. Saya tak ada. Dah awak tu ada? Betul ada tu sebenarnya tak ada. Itu jadi bedik cakap itu. Orang tu tak boleh cakap lama-lama gitu. Tak boleh cakap lama-lama. Habis. Wa ala thani wa thalith. Apakah dalil ala thani wa thalith? Dalil atas matlab yang kedua dan ketiga. Kedua ketiga ni kena kepada apa ni? Ini kena kepada apa ni? Kaunuhu la yakum bi nafsihi, kaunuhu la yantaqin. Bahawa arad itu dia tidak boleh ada dia bersendirian. Dia mesti ada di yang lain. Yang kedua ataupun yang ketiga sini ialah dia tidak boleh berpindah. Wa ala thani wa thalithi, dalilnya ialah kaunul aradi la yakumu bi nafsihi, iaitu keadaan arad itu dia tidak boleh adanya bersendirian. Tu kita kena dalilkan gitulah. Arad memang tidak boleh bersendirian. Dia mesti ada yang pada yang lain. Okey. Situ nampak macam dalil tu diri madlul tu. Ataupun diri nak perkara yang nak diistidlalkan tu. Kita nak istidlal ala kaunil arad la yakumu bi nafsih. Dalilnya ialah kaunul arad la yakumu bi nafsih. Nampaklah itu. Nampak macam jadi perkara yang nak didalilkan al-mustadallu alaihi diri dalil. Jadi musannif sini dia ikhtisar lah ni. Dia ikhtisarkan dalil tu. Dia cukup sekadar mengatakan apa bukti bahawa arad itu dia tidak boleh berdiri sendiri. Dalilnya ialah keadaan arad tu tak berdiri sendiri. Apa tu? Al-mustadalla alaihi, yang kita nak buat dalil di atasnya itu diri dalil. Kalau ikut dari segi konsep tu tak kena tu. Tapi sini dia berlaku kira atas benda ini musallamat, benda yang telah maklum. Pendalilannya senang saja, iaitu kita istiqra' lah. Istiqra' arad yang ada ini, adakah di sana ada arad yang boleh berdiri dengan sendiri? Tapi musannif kerana telah maklum dan jelasnya dalil tersebut, dia letakkan tiga dalil natijah tu menjadi kepada al-mustadalla alaih, dia sama. Okay. Wa ala rabi', di atas yang keempat. Mana rabi'? Rabi' ni kena kepada kaunuhu la yakmunu. Kaunuhu la yakmunu. Okay. Dia arad itu dia tidak kamuna, dia tidak tersimpan dalam zat yang mana bersifat dengan lawannya satu lagi. Apa dalilnya? Dalilnya ma yalzamu alaihi min ijtima'i diddaini. Apa yang lazim kalau berlaku kumunnya arad pada diri zat yang bersifat dengan lawan, berlaku pada diri zat tersebut ijtima'u diddain, berhimpun dua yang berlawanan. Wa alal khamisi, dan musannif buat dalil di atas yang ke mana? Yang kelima. Alal khamis. Mana khamis? Kaunul qadim la yan'adim. Kaunul qadim la yan'adim. Annal qadima, bahawa sesungguhnya sesuatu yang qadim, lawin adama, kalaulah dia itu boleh tiada,
lakana jaizan, maka dia tidak qadim lah, dia itu harus. Sesuatu yang boleh tidak ada, maksudnya menerima tidak ada, maka wujudnya ketika itu bukannya wajib, maka dia bukan qadim. Kerana qadim ni yang sedia, yang tidak terima tiada. Tiba-tiba bila boleh dia terima tiada ataupun dia tiada secara sungguh, lawin adama lakana jaizan, maka dia bukan qadim lah, dia harus, dia jaiz. Wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan, maka sesuatu yang jaiz tidak adalah kewujudannya kecuali harus. Itu yang kelima. Kemudian wa ala thadisi, yang keenam pula, isbatu mulazamati zalika zaid lil jirmi. Ini yang keenam. Apa dalil bahawa arak mesti melazimi jirim, dia tidak boleh bercerai tangga daripada jirim? Ialah musyahadatu annal jirma, iaitu kita menyaksikan bahawa jirim la yanfaku anil a'radi, dia tidak bercerai daripada a'rad. Jadi sini dalilnya musyahadah lah. Kita melihat sendiri bahawa jirim tak boleh bercerai daripada daripada a'rad. Maknanya a'rad tu mesti lazim bagi jirim. Okey. Annal jirma la yanfaku anil a'rad. Wa 'ala sabi'i, dan di atas yang ketujuh. Matlab yang ketujuh. Mana matlab yang ketujuh? Wa 'ala sabi' istihalatu hawaditha la awwala laha. Mustahilnya ada perkara baru yang tak ada awal. Makhluk yang tak ada awal. Hawadith yang tidak ada awal. Wa 'ala sabi' ay wa dalilu 'ala sabi', dalil di atas yang ketujuh, ma huwa muqarrarun, apa yang telah dihuraikan, min burhanit tatbiq, daripada dalil tatbiq, burhan tatbiq, wa ghairihi, dan lain padanya. Apa dalil hadis ini? Sesuatu yang baru tu tak ada awal tu mustahil. Mustahil ada sesuatu makhluk atau sesuatu yang baru yang tidak ada awal. Dalilnya apa? Antaranya ialah burhan tatbiq. Burhan tatbiq asal kita sebut dah dulu kan. Bagaimana kita buat, ulama ahli kalam buat. Buat satu dia padangkan. Dia tatbiq, dia padangkan, dia regukan antara satu tempoh zaman alif dengan zaman ba. Kalau ikutnya ini semuanya dalil ni matematik sebenarnya. Dalil akli matematik. Tapi dia buat cara ulama', dia buat contoh. Ada dua apa nama ni, kita andaikan ada dua tempoh. Satu tempoh kembali pada start daripada titik ni, yang mana sampai kita undur balik. Undur ni takkan habis lah, sebab kita kata tak ada awal. Zaman ni antara hadis lah. Zaman ni baharu kan. Kita undur balik kepada infinity, tak ada awal. Lepas tu kita ambil, kita kalah 100 tahun sebelum tu. Kita undur balik apa? Okey, mana sekarang ni mana lebih lama? Mana lebih lama? Zaman A, masa A ke masa B? Dari segi tempoh ni, kita kata B ni memang kurang daripada A. A pula kita alih tau. Guna A lah senang. Guna B ni tukar pula. Kita bisa sebut AB. Tebuk lah walaupun capur gini. AB. AB ni, B ni memang kita kata kurang 100 tahun daripada A. Tiba-tiba bila kita undur balik, dia infinity. Okay. Jadi atas andaian mereka yang kata bahawa ada makhluk yang tidak ada awal ni, kalau gitu maknanya A dan B ni sama. A dan B ni sama. Mana boleh sama pada kita buang dah 100 tadi? Mana boleh sama? Jadi orang yang kata boleh berlaku hawadith yang awalalah, dia telah menyatakan berlaku satu mustahil. Apa dia? Al-musawah wa adamil musawah.
sama dan tak sama, maka berlaku di situ ijtima'u diddain, berhimpun dua benda yang berlawanan. Pertama musawah, sebab orang kata ni dengan ni, sebab pada andaian dia infinity, kita tak tahu awal bila. Tiba-tiba kita pasti dah pada pihak sekarang ni dikurang 100. Kurang 100. Jadi dia itu sama dan tidak sama dalam masa yang sama, ijtima'u diddain, maka benda tu mustahil. Macam contoh beramai juga antara asatizah dan para tuan-tuan guru kita, dia buat contoh lain, antaranya kita ikat tali. Tali kita ikat. Ada satu batang besi. Tali ni pendek, tali ni panjang. Tali ni pendek, tali ni panjang. Jadi kita ni, kalau tali ni tidak ada awal, kita boleh kata tak tali ni lebih panjang daripada tali ni? Tali A lebih panjang daripada tali B. Kalau tidak ada awal, kita tak boleh kata. Hujung ni kita tahu dah dia pendek. Katakanlah tali A ni kita tarik, tengok ukur apa. Tarik, dah habis. Kita tarik tali tu tak habis sebab infinity kan. Tak habis. B pun kita tarik tak habis. Tidak habis, tak sampai lagi. Sebab dia masih berterusan infinity sini. Itu lapang tak? Infinity dia punya tanda dia gini. Jadi bolehkah kita kata A dan B tu tak sama? Dari segi zahir memang tak sama. Tapi bila kata dia tidak ada awal, tak betul kita kata tak sama dan dia sama. Tak sama dan sama. Nampak tak? Jadi sekarang ni benda itu berlaku perkara ijtima'u diddain. Dan contoh paling senangnya, mustahilnya hawadith la awwala laha ni, kalau tengok pada contoh alam ni, kita kata diri kita sendiri lah. Diri kita sendiri. Kita ni, sebab kita. Ulama' buat contoh pada sebab dan musabab. Kerana alam ni kita boleh letakkan ada berlakunya pada sistem sebab dan musabab lah. Kita ni, apakah sebab kita wujud? Mak ayah kita. Okay. Mak ayah kita apa sebab wujud? Tok dengan nenek kita. Pak buat setiap orang daripada mak ayah kita. Tok dan nenek kita pada dua-dua belah. Ni kita. Siapa sebab? Sebabnya ialah ayah kita, ayah kita, mak kita. Ayah kita, mak kita lahir sebab apa? Ada nenek. Nenek kita lahir ada nyang. Hatta. Okey. Sekarang ni andai kata pada pihak usul tu, pihak keturunan kita tak ada awal. Tak ada awal. Maknanya kita boleh tahu kita ada ni sebab kita ada mak ayah kita. Mak ayah kita ada sebab ada tok kita. Tok kita ada sebab ada nyang kita. Nyang ada kita sebab ada nyuk kita. Kalau tidak ada awal, maknanya tak habis lagi pada pihak sebelum tu. Ada tak kita kat dunia ni? Takkan ada. Dia kena sampai pada titik permulaan. Baru kata Nabi Adam beranak, ada anak je. Barulah boleh. Kalau tak ada mula lagi, belum selesai lagi pada pihak awal, macam mana nak lahir kita? Kesang tu macam mana nak hasilnya musabab kalau sebab belum selesai. Jadi takkan lahir kita sebab asal yang menyebabkan lahir kita tu ayah kita tak ada lagi. Sebelum ada nenek kita tak ada lagi, sebelum ada nyak. Kalau sebelum tu tak ada, macam mana nak ada kita? Nampak? Jadi itu rasa kita sebut dah pada perbincangan tentang qidam dululah. Sekarang ni nak sebut saja bahawa dalil kepada matlab yang nombor 7 itu bahawa mustahil ada hawadith yang tidak ada awal, apa yang telah dihuraikan daripada burhan tatbiq wa ghairihi. Ada soalan tanya, kalau tiada infinity tapi ada portem, benda beza tu infinity portem dah lahir. Okay, kita berhenti sekejap untuk jawab asal ni. Soalan tu tak jelas. Infinity portem dah isu dah lain pula tu. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. Okey, kita sambung balik. Jadi soalan porter tu, benda tu boleh dikhayalkan. Khayal cerita. Ni banyak tengok cerita ni. Nampak tak? Boleh jadi orang yang bertanya tu, dia tengok pada cerita-cerita tertentu berlaku dimensi yang pelbagai, dimensi yang berterusan, multi dimensional universe. Tak? Dia universe, alam yang multidimensional, yang multi dimensi. Jadi gitu itu kalaulah ada pembuktian secara matematik pun, tapi hakikat dia tidak ada bukti. Bukti yang naknya ma fil waqi', sekadar nombor. Contohnya teori kuantum fizik, sekadar teori saja, itu tidak membuktikan berlaku. Tidak membuktikan berlaku benda itu. Yang naknya ma fil waqi', yang berlaku betul pada hakikat sebenar ni. Warna. Nampak tak? Pada hakikat sebenar ni, dimensi mana yang ada ni? Dia kata kita ada juga dimensi lain, dimensi kita dalam bentuk ni. Ni orang akal manusia Tuhan buat ni, dia boleh yatasawwarul mustahil, yatasawwaru al-muhal. Akal ni dia boleh tasawur benda yang mustahil. Dari segi tasawur sajalah ia boleh khayal. Itu hebat makhluk Tuhan cipta akal ni. Ia boleh tasawur fa innal aqla yatasawwarul muhal. Dia ada kemampuan mentasawur dan mengkhayalkan benda mustahil. Tapi waktu bukan yang kita nak ni, yang naknya berlaku ke tidak apa yang kita reka-reka. Dalam cerita boleh buat. Movie Hollywood filem waktu boleh buat. Tu dia khayal jelah. Okey. 3 contoh yang diberikan berkaitan buah tatbik. Kalau yang disebut wa ghairuhu, termasuklah ni semua buah tatbik ni. Buah tatbik. Hak lain tu apa nama ni? Hujah dari segi
Ijtima' diddain. Dia hadis tiba-tiba dia tidak ada awal. Tidak ada awal tu makna qadim. Maka macam mana hadis tu jadi qadim? Maka berlaku di situ ijtima' diddain. Okey. Habis. Wa huwa muqarrun. Qala Sanusi, kata Imam Sanusi, wa bi ma'rifati hadhil matalibi, dan dengan mengetahui matlak-matlak ini, yanju al-mukallafu min abwabi jahannam sab'ati, maka mukallaf itu akan selamat daripada pintu neraka hak 7. Sebagaimana datang daripada beberapa riwayat, neraka tu pintunya 7. Dan darjatnya pun ataupun tingkatnya pun 7. Terselamat daripada pintu neraka yang 7. Jadi bila gitu orang yang tak tahu matalik sab'ah ni tak selamat. Jangan ni, kadang-kadang kita ni hurai lebih pandai pula. Ulama kata sekadang tu ni, ini al-munasabat. Kadang-kadang para ulama untuk menggemurkan dan juga untuk menjadikan orang itu hemah tinggi untuk belajar faham dia masalah-masalah ni, mereka mendatangkan munasabah dan perkaitan 7 tu. Terselamat daripada pintu neraka hak 7. Jadi makna orang tak tahu matalik sab'ah tak selamat daripada pintu neraka Jahannam hak 7 ke? Tak selamat ke daripada pintu neraka Jahannam hak 7? Tak, jangan kita pandai-pandai syarah pula. Ni orang panggil syarah siapa tahap goreng. Goreng bukan goreng saja, goreng sampai hangit. Goreng sampai hangit. Kalau sedap ni kan tak jadi. Goreng sampai hangit, tak boleh nak makan tu. Jadi jangan kita pandai-pandai goreng lah. Orang lama dah sebut, jangan kita kata. Sekadar perkara ini untuk ada munasabah dan juga perkaitan. Jadi dia dengan mengetahui itu, terselamatlah daripada akidah yang sesat membawa kepada neraka. Seperti mana akidah falsafah yang mengatakan alam qadim. Okey. Wala ya'rifuha, dan tidak mengetahuinya haqiqatan, secara hakikat sebenar, illa rasikhuna fil ilmi, kecuali orang yang teguh, yang tegak kemas dalam ilmu. Ai al-mutamakkinuna, golongan mutamakkinu atau tamakkun, yang betul ilmunya tamakkun, kemas, dan kita panggil ilmu yang kental, ilmu hak kemah. Nampak tak? Ilmu yang tak degih ni, rasikh, tegak dan juga kuat ilmu dia itu. Al-mutamakkinuna minhu. Intaha. Jadi 7 itulah. Setengahnya ulama buat syair. Tak buat syair, dia untuk senang ingat. Zidama qamaman taqala ma kamuna man fakka la udma qadimun la hanna. Zidama qama man taqala ma kamuna man fakka la udma qadimun la hanna. 7. Zida mengisyarat kepada ziyadatu, isbatu zaid alal ajram. Maqama isbat kepada ada arak itu, mesti dia maqama, ai la yakum bi nafsihi, adamu qiyamiz zaid bi nafsihi. Man taqala isbat kepada adamu intiqalu zaid ilal ghaib. Makamuna dengan maksud menafikan kumun wa zuhuruhu, dia tersembunyi dan zahir, nafi. Man fakka isbat adamu fikaki zaid anil jirmi. Arak itu tidak bercerai pada diri. La udma qadimun, menafikan qadim itu tiada. Kalau qadim tiba-tiba tak ada, orang tak panggil qadim, menafikan ketiadaan qadim. La hanna, ini nahtun mengisyaratkan kepada apa? Hawadithu, nafi hawadith
la awwala laha. Menafikan ni. Okey. Jadi itu dipanggil matalib as-sab'ah. Jadi susunannya perkaitan tu harap boleh tu lah tu. Jadi ini pun bukan perkara yang wajib semua orang, fardu ain kepada semua orang ni. Buat tak? Jadi bukan makna orang tak tahu tu tak selamat daripada pintu Jahannam hak tujuh, bukan. Tapi ini satu ilmu yang mana nak menolak dan juga mematahkan hujah golongan ahli falsafah dan mereka yang mengikut mereka. Okey, habis. Qauluhu wal burhanu ahadu aqsamil hujjati. Qala asy-syarihu al burhan ahadu aqsamil hujjati. Tengok sini. Kata syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Wal burhan ahadu aqsamil hujjah. Bermula burhan itu, dia kata wa amma burhan wujudi ta'ala kan. Burhan itu ialah salah satu bahagi bagi hujjah. Hujjah ini banyak pembahagiannya. Ada hujjah yang dinamakan burhan, ada hujjah yang dinamakan sebagai khatabah, ada hujjah yang dinamakan sebagai syair, ada hujjah yang dinamakan sebagai safsatah dan seumpamanya. Jadi burhan salah satu pembahagian hujjah al-aqliyah, hujjah akal. Wa huwa aqwaha, dan ialah yang paling kuat. Darjat hujjah paling kuat ialah burhan. Sebab burhan ini dia dibina di atas muqaddimah yaqiniyah qat'iyah. Li'annahu la yata'allafu illa min muqaddimatin. Dia tidak tersusun kecuali daripada muqaddimatin yaqiniyah. Muqaddimah yang yakin. Yang yakin, yang tak boleh nak tolak ni. Walamma, itu terang makna burhan. Walamma kana syaikhu, dan tatkala adalah syekh berkata, awalan, mula-mula dulu dia kata apa? Yajibu ala kulli mukallafin syara'an. Dulu dia kata pada awal kitab kan, wajib atas setiap mukallaf pada syarak an ya'rifa ma yajibu, bahawa dia mengetahui barang yang wajib. Bila begitu, bila dia kata gitu, wa kana haddul ma'rifah, dan adalah ta'rif bagi ma'rifah, yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa. An ya'rifa, kena ya'rifa kan, kena ma'rifah. Apa? Dan adalah ta'rif ma'rifah itu, apa ma'rifah? Al-jazmu al-muwafiqu lil haq. Jazam, yakin, putus, yang menepati yang benar, yang menepati hakikat sebenar. An dalilin, berdasarkan dalil. Baru dikata makrifah. Yakin, betul-betul yakin, dan disandarkan dan didasarkan dengan dalil. Tak kala begitu, dah habis itu. Wa kana ma taqaddama, dan adalah barang yang telah lalu, minal aqaidi, daripada akidah-akidah, mujarradan anil adillah, sunyi daripada dalil. Pada bahagian pertama, musannif tak sebut dalil pun, sebut akidah sahaja, secara sebut tanpa dalil, mujarradan anil adillah. Wa dzalika la yakfi, dan itu tidak memada, fil aqaidil iman, pada akidah keimanan, li'annahu, kerana itu taqlidun, dia itu taklid. Walamma akhadha, ini baru jawab bagi lamma. Mana walamma ni? Walamma kana syaikhu qala akhadha, maka jawabnya, mulalah musannif al-ana, sekarang, yatakallamu, akhadha yatakallamu al-ana, mulalah sekarang. Akhadha ni daripada af'al syuru'. Mulalah musannif membincangkan ala burhani kulli aqidatin, dalil bagi setiap akidah, min tilkal aqaidi, daripada akidah-akidah tersebut. Awalan fa'awalan, satu-satu. Awalan fa'awalan. Ay mutarattibatan.
secara tersusun. Awalan fa awalan ai makna apa? Mutarattibatan, tersusun, ikut tertib satu-satu. Awalan fa awalan ai hala kauni ad-dalil mutarattibatan, kauni dalil, keadaan dalil itu tersusun satu-satu ikut tertib. Fabada'a, maka mula musannif bi burhani wujudillahi azza wa jalla, dengan menyatakan dalil wujud Allah Subhanahu wa taala. Wa anna burhana wujudihi, dan bahawa sesungguhnya dalil wujud Tuhan tu dari situlah pada malam ini. Wa anna burhana wujud taala. Ni dah masuk tu, kita sambung pada kesempatan yang akan datang insya-Allah taala. Jadi soalan tu dua soalan tu dah agaknya boleh jawablah tu, sekadar tu saja untuk malam ni. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.